Kejuruteraan genetik adalah sesuatu bidang saintifik yang sangat luas di mana ia juga dapat memberi sumbangan terhadap ekonomi. Kajian penganalisisan dan pemindahan jin yang terdapat dalam molekul DNA dijadikan sebagai bahan uji kaji. Dalam sel manusia, terdapat molekul yang dipanggil DNA. Dengan mempelajari bidang kejuruteraan genetik ini, kita dapat mengetahui bentuk dan ciri-ciri sesuatu jin di dalam badan manusia yang berbeza. Dalam bidang ini juga, banyak perkara yang boleh diubah dan dilakukan, seperti memindahkan jin untuk menghasilkan jin baru, membuat salinan jin, dan menghasilkan produk yang memberi manfaat kepada manusia seperti penghasilan protein, mineral dan lain-lain bagi tujuan tertentu. Dalam pada itu, organisma hidup seperti virus, bakteria, tumbuhan, haiwan dan manusia juga digunakan dalam proses kajian ini. Sebagai definisi, kejuruteraan genetik adalah satu bidang sains yang melibatkan pengubahsuaian ataupun pemindahan DNA. Tujuannya adalah untuk mengubah sifat sesuatu organisma untuk menghasilkan gen yang baharu. Walau bagaimanapun, pengembangan teknologi ini telah menimbulkan isu dan persoalan agama dan etika, khususnya melibatkan teknik pembiakan buatan, pemindahan organ, pengklonan dan sebagainya. Sarjana Islam telah memberikan pelbagai reaksi terhadap isu ini dan telah memberikan reaksi yang positif dan negatif. Kebanyakan saintis barat melakukan penyelidikan tanpa memikirkan perihal etika dan kesan jangka panjang yang akan dihadapi oleh manusia. Dalam Islam, umatnya digalakkan untuk mencipta apa-apa sahaja kemajuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Oleh itu, setiap teknologi yang ingin dihasilkan haruslah berdasarkan garis panduan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Perubahan dan kemajuan dalam teknologi memindahkan dan menggabungkan DNA ini dikatakan sebagai tindakan seumpama Tuhan. Oleh sebab itu, sebahagian ahli agama tidak dapat menerima kemajuan bidang tersebut kerana berpendapat bahawa ia mencampuri urusan Tuhan. Kebaikan untuk manusia membolehkan manusia memindahkan sesuatu maklumat genetik yang berguna daripada sesuatu spesies organisma kepada spesies organisma yang lain. Contohnya ialah proses kehamilan. Pemindahan genetik tidak dapat dilakukan dengan teknik pembiakan yang biasa. Selain itu, ia juga membantu pesakit yang menghidap lemah jantung dan autoimun agar kembali pulih melalui kaedah terapi gen, menggantikan gen yang rosak dengan gen yang sihat. Akhir sekali, ia dapat meningkatkan jangka hayat manusia. Teknik kejuruteraan genetik digunakan kepada individu yang sihat untuk mengukur genom dalam usaha memperlahankan proses penuaan dengan mengubah gen yang dikaitkan dengan penuaan dan sel yang dah tua. Contoh, mencegah panjang kromosom menjadi pendek. Kebaikan untuk perubatan melalui kaedah kejuruteraan genetik, saintis mampu mengesan penyakit genetik dalam tempoh yang singkat berbanding kaedah yang digunakan sebelum ini. Interferon, sejenis protein yang digunakan untuk merawat jangkitan virus dan sesetengah barah, dan juga hormon insulin merupakan antara produk terawal DNA rekombinan. Kini, hormon pembesaran boleh dihasilkan secara sintetik, termasuk juga vaksin, protein pembeku darah untuk penghidap hemofilia, dan enzim-enzim seperti kolesterol oksidase untuk mendiagnos masalah metabolisme kolesterol. Banyak penyelidikan dilakukan untuk merawat penyakit genetik dengan memasukkan gen yang berfungsi bagi menggantikan yang rosak. Ini adalah satu contoh terapi gen. Malah kemasukan gen dalam sel gamit yang kurang sempurna boleh mengelakkan pewarisan penyakit oleh anak dalam kandungan. Kebaikan untuk pertanian, aspek kualiti dan komposisi nutrien yang dapat diperbaiki atau sekaligus dipertingkatkan lagi berbanding dengan tumbuh-tumbuhan tanaman organik. Peningkatan kandungan mineral dan antioksidan seperti karotenoid, flavonoid, vitamin A, C dan E dalam tumbuh-tumbuhan jenis ini. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan melalui proses kejuruteraan genetik akan tahan lebih lama. Kejuruteraan genetik telah menghasilkan strain bakteria supaya mengawal populasi serangga yang menyerang tanaman.
Hal ini adalah untuk mengatasi masalah serangan serangga perosak terhadap tanaman pertanian. Pengklonan tumbuh-tumbuhan juga dapat membantu meningkatkan hasil pertanian negara. Tumbuhan transgenik yang tahan terhadap ancaman serangga perosak menyebabkan petani kurang mengalami kerugian. Keburukan kepada manusia menyumbang kepada masalah perkembangan kesihatan umum kerana rintangan terhadap antibiotik ini akan akhirnya berpindah kepada manusia melalui pengambilan makanan yang terhasil melalui kaedah kejuruteraan genetik. Kerentangan terhadap antibiotik mungkin boleh berlaku kerana gen yang digunakan dalam sesetengah tanaman yang diubah suai mungkin boleh memindahkan penyakit yang disebabkan oleh mikroba ke dalam usus manusia atau haiwan yang menggunakan makanan kejuruteraan genetik. Kejuruteraan genetik yang menggunakan virus sebagai vektor untuk membawa gen berfungsi ke dalam tubuh manusia tidak dapat disahkan keselamatannya oleh kerana kesampingan dan keselamatan kejuruteraan genetik tidak terjamin. Keburukan kepada perubatan. Kesan gen baru dalam makanan boleh dipindahkan kepada tubuh badan manusia. Gen itu boleh memberi kesan kepada fungsi sel-sel manusia, kesan meditasi jangka panjang sehingga boleh menyebabkan alahan dan kesan sampingan yang masih belum dapat dipastikan oleh mana-mana pakar perubatan. Kejuruteraan genetik telah menunjukkan tahap kerintangan yang tinggi dan luar biasa terhadap racun pemusnah tumbuhan seperti racun herbisid, pestisid dan lain-lain lagi. Keadaan ini sekaligus akan memerlukan kita mencipta racun yang lebih kuat untuk mengawalnya dan secara tidak langsung akan membahayakan alam sekitar kita. Berlaku kerugian kepada biokepelbagaian tanaman oleh kerana pemindahan silang spesies yang dibuat antara spesies yang tidak berkaitan. Tidak akan berlaku dalam alam dan boleh mewujudkan toksin baru, penyakit dan kelemahan. Terdapat beberapa jenis cabaran kejuruteraan genetik. Yang pertama ialah kejuruteraan genetik merupakan bidang yang mencabar untuk dipelajari dan kurang mendapat perhatian ramai, terutama dalam kalangan pelajar. Yang kedua ialah kebimbangan mengenai akibat yang tidak dapat diklasifikasikan apabila DNA manusia diubah secara genetik. Contohnya, kemungkinan untuk berlaku kesalahan dan kesilapan semasa mengendalikan proses kejuruteraan genetik kepada manusia juga agak tinggi. Kesalahan yang kecil juga boleh mengakibatkan gangguan yang tidak dapat dijangka pada masa hadapan. Kejuruteraan genetik manusia yang pada awalnya dicipta untuk mengurangkan penyakit boleh mengakibatkan berlakunya keguguran, kecacatan kelahiran dan risiko untuk kelahiran mati. Yang ketiga ialah genetik ubah suai dalam makanan yang tidak dapat disahkan akan kebaikan dan keburukannya kerana tiada bukti yang jelas mengenainya. Contohnya, waktu yang diperlukan untuk memasakkan ayam telah berjaya dikurangkan sebanyak 30 hari. Ini amat bagus untuk memastikan keperluan ayam dalam pasaran sentiasa mencukupi. Tetapi ia juga mendatangkan kesan buruk kerana ia mempunyai kandungan lemak yang lebih tinggi. Oleh itu, amat penting kepada penubuhan badan yang terlibat dan bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan semua pihak apabila melakukan kejuruteraan genetik supaya tidak mendatangkan kesan buruk bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada haiwan, tumbuhan dan alam sekitar. Seterusnya ialah etika kejuruteraan genetik. Pertama, penyelidikan dan perkembangan dalam kejuruteraan genetik mendatangkan isu berkaitan etika dan moral. Yang kedua, pengklonan manusia mendapat tentangan hebat dari golongan agamawan kerana ia bertentangan dengan norma kehidupan dan agama. Proses pengklonan menyebabkan peranan yang dimainkan oleh lelaki tidak lagi penting. Ini kerana proses pengklonan hanya memerlukan ovum dan DNA. Ini membolehkan wanita yang tidak berkahwin juga mendapatkan anak. Ini tentu akan meningkatkan jumlah ibu tunggal dalam masyarakat. Seterusnya, undang-undang berkaitan teknologi kejuruteraan genetik juga telah dikuatkuasakan untuk mengelakkan perkembangan ini disalahgunakan. Kejuruteraan genetik juga telah dianggap sebagai satu jenayah pada kebanyakan negara kerana ia boleh mendatangkan kesan yang buruk. Di Malaysia, Akta Biokeselamatan telah digubal bagi memastikan tiada salah laku dan penyelewengan berkaitan isu keselamatan biologi dan sumber genetik. Daniel Koshland telah mencaratkan reka bentuk keselamatan yang standard bagi mengawal perkembangan kejuruteraan genetik dan harus jadi panduan yang mesti dipatuhi oleh setiap penyelidik dan pakar-pakar yang terlibat.
Konsep kejuruteraan genetik ada 3. Yang pertama adalah pertumbuhan sel yang mengandungi perbincangan tentang struktur sel, DNA dan kromosom dan juga aplikasi mitosis. Yang kedua adalah pembiakan yang membincangkan tentang meiosis dan juga sitokinesis, permainan berhadas dan juga kaedah pencegahan kehamilan. Yang ketiga adalah kehamilan, iaitu hubungan antara janin dan ibu. Kejuruteraan genetik mengikut perspektif falsafah sains. Yang pertama adalah teori evolusi Darwin ataupun fahaman Darwinism. Teori ini amatlah bertentangan dengan pandangan Islam dan tidak akan mungkin berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah penentu segala-galanya. Sebagai bukti yang saintifik, yang pertama adalah tidak mungkin dapat dihasilkan organisma pertama yang wujud secara semula jadi. Yang kedua adalah kewujudan spesies yang berevolusi tidak akan berlaku secara fizikal ataupun kimia. Yang kedua adalah projek genom manusia PGM. PGM merupakan satu inisiatif oleh kerajaan Amerika melalui Department of Energy. Matlamat awal projek ini adalah untuk memetakan semua gen manusia, membina peta fizikal genom manusia secara terperinci. So dulu ada satu pop-up yang datang entah tiba-tiba yang kita nak design manusia guna teknologi. Benda tu dah jadi ke belum? Jadi ke belum? Tetapi sebenarnya proses yang terjadi sebelum kita nak design human adalah kita dah buat proses cloning. Tapi cloning ni dia ada beberapa benda yang agak tak berapa orang saintis sukalah result dia, sebab once kita clone yang berjaya mungkin dia akan mati awal. Sebab proses penuaan, proses yang terjadi dalam sistem fisiologi yang menyebabkan dia tak berapa cantik lah untuk kekalkan klon-klon ni. Dan kemudian klon-klon yang dihasilkan ni mungkin akan menghadapi beberapa tindak-tindak undang-undang ataupun etika. Sebab kita bayangkan macam ni lah, katakan cloning baby ni menjadi, tetapi tangan dia ada 4, kaki dia ada 1, mata dia ada 3, tetapi dia hidup. Jadi apa yang kita nak buat dengan bayi tersebut? Sebab bayi ni dah hidup. Jadi etika-etika ni sangat berat kepada proses kita nak bina manusia, cloning dan sebagainya. Terutama sekali lah ya, kita bila sembang tentang manusia ni, macam-macam hal. Sekarang pada zaman sekarang kita dah jumpa satu teknologi yang disebut sebagai CRISPR, yang mana CRISPR ni stand of something yang sangat panjang, korang boleh tengok, yang mana dia membantu saintis untuk membina ataupun membuat bayi-bayi menggunakan jujukan-jujukan genetik yang kita ubah suai. So CRISPR ni technically dia adalah satu proses membuat sesuatu organisme ataupun mengubah genetik organisme menggunakan teknik cut and paste yang sama macam komputer. Kita cut dekat satu tempat, so kita paste dekat satu tempat, tapi itu adalah technically cara CRISPR menjadi. So apa yang menariknya tentang CRISPR ni adalah kemampuan dia untuk design a baby ataupun design a human yang menggunakan hanyalah perubahan-perubahan pada genetik. Okey, kita bagi contoh. Contohnya manusia ni pendek, tetapi memandangkan kita dah pendek, kita dah tak boleh nak buat apa-apa, tapi kita nak ada bayi kita yang tinggi lampai. So kita hantar kita punya sel, sperm atau ovum yang maybe dah fuse, maybe belum, untuk saintis edit beberapa bahagian tertentu untuk menjadikan anak tu bila dilahirkan dia akan menjadi tinggi. Tetapi itu adalah programming untuk buat human. Tapi bagaimana pula kalau orang yang ada penyakit, contohnya Alzheimer? Orang-orang yang sakit ni, kita boleh manipulate dia punya genetic substance ataupun jujukan-jujukan DNA yang mana menggunakan teknik CRISPR ni sendiri, daripada dia sakit kepada dia sembuh. Ataupun orang yang ada kanser, daripada dia ada kanser, kita ubah jujukan tertentu menyebabkan kanser tu tak ada dan dia kembali sihat. So itu adalah kehebatan teknologi CRISPR ni pada zaman sekarang lah. Sebenarnya dekat China pada tahun 2018 dia orang claim diorang dah berjaya buat human babies menggunakan teknik CRISPR, tapi tak tahulah sejauh mana diorang punya penemuan dan kejayaannya. Tetapi dekat Amerika Syarikat pada tahun 2016, Konsul telah meluluskan penggunaan CRISPR dalam teknik merawat penyakit HIV. So meaning that CRISPR ni sekarang bukanlah benda yang asing dalam dunia teknologi. So benda tu possible untuk terjadi. Berkaitan tentang isu yang dibincangkan, kejuruteraan genetik mempunyai kebaikan dan keburukannya yang bergantung kepada cara penggunaan dan aplikasinya dalam kehidupan seharian manusia. Kejuruteraan genetik ini dapat membuka mata masyarakat bahawa teknologi sains juga dapat dimanfaatkan untuk memudahkan kehidupan seharian. Antara bidang utama yang mengaplikasikan kejuruteraan genetik ini ialah bidang pertanian. Hal ini dikatakan demikian kerana bidang ini memainkan peranan penting terhadap manusia dan juga alam sekitar. Dalam erti kata lain,
Dalam era digital kini, kaedah kejuruteraan genetik semakin banyak digunakan untuk proses penyelidikan dan pengubahsayan genetik tanaman, haiwan serta manusia.